أعوذ بالله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على عمر الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Yang saya muliakan ahli jawatan kuasa Masjid At-Taqwa, Bukit Kapar, Selangor, Darul Ihsan, Malaysia, Tuan Nazir Masjid, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siak, AJK kira-kira, pengurusan jenazah, penggali kubur, ada. Dif-dif kehormat, hartawan-hartawan, dermawan-dermawan, wong-wong sogeh, ibu-ibu, ayah-ayah, adik-adik, abang kakak, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang hadir, sama ada yang dah sunat ataupun yang belum sunat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabare muga-muga diparingi waras, amin insyaAllah. Wis madang waporong anyes-anyes kayu ki katorone kayu ngelih wai. Adem ke? Sengelih insyaAllah madang nang syurga, amin insyaAllah. Tama-tama dan selamanya kita mengaturkan banyak-banyak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada malam yang baik ini kita sama-sama dapat dihimpun, boleh berada dalam majlis ilmu taman-taman syurga. Alhamdulillah. Kata ulama, siapa di dunia lagi boleh terpilih untuk duduk dalam majlis ilmu taman-taman syurga, insya-Allah di akhirat dia boleh terpilih untuk duduk di taman-taman syurga Allah, amin insya-Allah. Sebelum kita mulakan pertemuan, sukalah saya mulakan dahulu dengan puji-puji kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan selawat yang biasa kita bawa dalam pertemuan adalah selawat At-Tafrijiyah. Yang hafal boleh sama-sama ikut, yang tidak hafal boleh sama-sama dengar insya-Allah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik alaihi wa ala alihi salawatullah wa sallam alaihi. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu وتقضى به الحوائج وتنال به رغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله صلوات الله وسلم عليه. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan saya sebulan dah tak berapa sihat. Pergi datang juga mengenangkan Palestin. Palestin susah boleh datang pergi perang.
Jadi minta maaf suara tak berapa clear, macam rocker sikit lah. Ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. InsyaAllah kita nak sambung pengajian kita Kitab Kurnia Rabbani Limpahan Rahmani karangan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Majlis yang ke-6, tajuknya Perlu Seorang Mukmin Menasihati Saudaranya. Telah berkata Sidi Syekh Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu taala anhu di madrasahnya pada hari Jumaat di pertengahan Syawal pada tahun 545 Hijriah. Jelas tak? Jelas ya? Nasihat itu menyuburkan akal. Ya, hari ini kita cerita bukan tentang nasihat. Nasihat dapat menyuburkan akal. 3 tanda orang yang berakal. Nombor 1, kenal diri. Dia kenal siapa diri dia. Dia kenal dia hamba Allah. Dia kenal dia itu suami. Dia kenal dia isteri. Dia kenal dia seorang pelajar. Dia kenal dia seorang anak. Dia kenal dia seorang ayah. Maka di sana ada peranan, tanggungjawab, tugas. Maka orang yang berakal, maka dia akan melaksanakan tanggungjawab di mana pun posisi dia berada. Ini dia. Itu nombor 1. Nombor 2, tanda orang yang berakal adalah orang yang mampu menjaga lisannya, lidahnya, mulutnya daripada berbicara perkara-perkara yang tidak berfaedah, lisannya daripada bercakap perkara-perkara yang menyakitkan, lisannya daripada bercakap perkara-perkara yang boleh membawa kepada maksiat dan dosa seperti mengumpat, mencaci, mencela, menghina, mengherdik, merendah-rendahkan dan sebagainya. Ini dia. Dan yang keempat, tanda seseorang itu berakal, maka orang ini dia ada sifat qanaah. Dia ada rasa rendah diri. Dia ada rasa cukup dengan apa yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Sebelum ni kita dah bicara tentang 4 golongan yang tidak dapat kebahagiaan. Nombor 1, orang yang tidak terima qada-qada Allah Ta'ala, tidak terima pembahagian rezeki yang Allah Ta'ala berikan pada dia, tak ada qanaah, tak rasa cukup. Padahal kat Palestin tu susah tu, tapi kita tak boleh fikir. Tuan-tuan di sekalian, di Palestin 1.7 juta hilang tempat tinggal. Musim sejuk macam ini, tuan-tuan, tak ada selimut. Lebih daripada berapa? 15,000 syahid. Ya? Lebih daripada 90 biji masjid telah pun musnah. Tuan-tuan nak dengar bunyi azan tak ada di Gaza. Sembahyang ni sembahyang agak-agak. Agak dah Zuhur sembahyang. Tak tahu. Tak ada telefon. Kita 1 hari tak cas telefon dah mati. Ni 50 hari tak ada elektrik. Macam mana? Tak ada air. Solat tayamum. Kita alhamdulillah sembahyang ni tuan-tuan ada air cukup. Mereka tuan-tuan minum air laut. Saya percaya dan yakin semua pernah minum air laut. Itu pun kelelep. Itu kelelep apa berat? Tenggelam. Pergi Pantai Remis mandi. Tenggelam. Kelelep. Itu dia. Tetelan. Bukannya minum. Tetelan. Tak ada kerja nak minum air laut. Betul tak tuan-tuan? Ya? Kat sana tuan-tuan. Lebih daripada 36,000 cedera. Allahu Akbar. Kalau kat sana cedera tuan-tuan tak boleh nak rawat. Potong terus. Kita potong-potong ni tunggu kecil manis je. Kat sana tuan-tuan. Agak-agak kalau dah pecah hancur. Potong je. Mereka tidak 36,000 orang cedera. Mana ada hospital nak boleh nak rawat. Kan apa di hospital pun dah banyak kena bom. Nah ni tuan-tuan. Jadi sekalian. Tak boleh masuk akal tuan-tuan. Sebanyak 233,000 rumah musnah. Ini dia. Lebih 50,000 rumah hancur lebur. Maknanya kalau yang tadi 233,000 musnah, mana boleh repair lagi. Ni 50,000 rumah hancur memang habis terus rata. Allah. Tapi dia orang tak salahkan Allah tuan-tuan. Dia orang tak merungut. Dia orang tak komplain. Kita elektrik tak ada sehari komplain. Air tak ada sehari komplain. Merungut, gejol-gejol. Itu dia. Kalau orang Melayu panggil meroyan. Ya. Tapi kat sana no. Anak syahid tuan-tuan senyum, gembira.
wahai anakku, tolong sampaikan kepada Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakan ayah terlalu merinduinya, tolong sampaikan salam ayah kepadanya. Katakan kepadanya, ayah mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi dunia dan seisinya. Allah. Tuan-tuan, kalau ada jiran, tetangga, adik, beradik, anak pergi mana-mana, pergi umrah, kita minta tolong sampaikan salam pada baginda Rasulullah. Betul tak? Ni, dia minta. Oleh kerana anak dia dah ditempatkan di syurga, maka dia minta tolong sampaikan salam. Allah. Kenapa kan di sana aman? Kan ada iman. Bila ada iman, aman. Ni, bila mana tidak ada iman, dia tidak tenteram. Kita terhubung semuanya, tapi hubungan dengan Allah terputus. Di sana mereka terputus semuanya, tapi hubungan Allah tak pernah terputus selamanya. Jadi sekalian, nilai paling besar. Kalau kita tengok comparison peperangan di sana, 15,000 yang syahid, 4,000 je Brigade Azzuddin Al-Qassam dapat bunuh. Nampak macam 4,000, 15,000, macam not fair. Tuan-tuan, sebab apa 15,000 angka yang begitu banyak dalam masa 50 hari? Kerana si bacul ni, ni dia. Zionis ni tuan-tuan, kerana mereka tak ada etika dalam peperangan. Mereka bunuh, dia tak kenal kanak-kanak, mereka tak kenal orang tua, mereka tak kenal wanita. 7,000 daripada 15,000 adalah kanak-kanak, 4,000 daripada adalah wanita, tuan-tuan. Mereka bedil suka hati mereka, mereka nak bom sekolah, mereka nak bom hospital, mereka nak bom gereja, mereka nak bom masjid. Mereka suka hati bapa dia. Manakala Islam, kita ada etika. Kita hanya boleh perang tentera lawan tentera. Kita ada etika, tak boleh bunuh orang tua, tak boleh bunuh orang kanak-kanak, tidak boleh bunuh wanita, tidak boleh musnahkan rumah ibadat, tidak boleh musnahkan sekolah. Maka sebab itu, berhati-hati dalam untuk mensasarkan peluru. Sebab itu cuma 4,000 coek je. Tapi kalau kita tak ada etika, maka jangan kata 4,000, 40,000, 4 juta pun Brigade Azzuddin Al-Qassam boleh bunuh. Nampak tuan-tuan, bila kita ikut Islam ni nampak macam rugi. Tak main judi rugi, orang lain juta-juta untung. Pergi masjid dapat apa semayang? Ni main judi tengok berkepuk-kepuk duit. Tengok rumah saya besar main judi. Orang paling beriman atas dunia ni tuan-tuan, di Gaza tu tak berganjak seinci pun. Paling beriman, minum air laut. 50 hari Allah tak bagi makan. Ni dia. Maknanya tak bagi makan macam kita lah. Kita ni, kalau pergi kedai makan, pening. Dapat menu pening nak order makan apa dah. Kat sana pening nak makan apa. Di Gaza, kalau dapat sehari sekali makan paling beruntung tuan-tuan. Saya nak tanya siapa sehari makan sekali je. Itu kira dah level Palestin tu. Ni tuan-tuan. Ya? 50 hari tuan-tuan. Punya iman hebat ni Allah Ta'ala uji. Allah Ta'ala uji dengan apa dia? Allah Ta'ala uji dengan dalam keadaan rumah Allah Ta'ala uji dengan rumah habis. Anak-anak syahid. Dalam keadaan 36,000 cedera. Nak rawat pergi mana? Nak pergi hospital macam mana? Ini dia. Dalam keadaan tidur dekat jalan raya sejuk. Nak makan apa ni? Minum air perigi, air kotor. Tak ada air bersih, mana ada penapis air. Ini dia. Kena pula bom fosforus. Ni, Allahu Akbar. Bahan kimia yang kalau kena oksigen, terbakar. Masuk je kat dalam rongga, masuk je dalam pernafasan kita, 24 jam, meninggal. Maknanya, dia bukan mati terus. Dia dalam keadaan sakit, pelan-pelan mati. Allah. Sakit tuan-tuan. Tapi orang yang langgar Allah Ta'ala, langgar perintah Allah Ta'ala, Allah bagi kayu, bagi senam, bagi rumah, bagi kereta, bagi... tu. Sebab apa? Nombor satu, sebab dunia tak ada nilai. Dunia ni tak ada nilai. Kalau dunia bernilai, ya, maka tuan-tuan yang paling banyak patut Allah bagi kat Palestin. Orang yang taat, banyak zikir, pergi bangun qiyamul lail, dengar ceramah. Patutnya lepas je ceramah dapat satu kilo emas. Tapi tak. Kerana tuan-tuan, orang beriman Allah Ta'ala bagi iman. Allah Ta'ala bagi nilai iman. Kerana tuan-tuan, kalau kita misalnya kan, bila bergaduh-gaduh, Islam suruh sabar. Sabar mengalah.
bagi dia menang. Nampak macam kita leke. Kalau ikut Islam nampak macam Allah. Sebab tuan-tuan, hidup kita kat dunia ni bukan nak pandangan makhluk, tapi kita nak pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak macam kalah, tapi hakikatnya di Palestin cuma dapat 2, sama ada menang ataupun syahid. Ini hadis sekalian. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Betul hadirin sekalian, di dunia ni bila mana kita dapat nasihat-nasihat begini, dia akan membuka mata kita untuk kita menilai sebenarnya hakikat, sebenarnya apa tujuan kita duduk di dunia ni. Nombor 1, untuk mentaati Allah. Jadi tuan-tuan, setiap langkah kita dapat je bangun pagi, celik je mata, maknanya semua perjalanan hidup kita ni biar ada kaitan dengan Allah. Hari-hari kita niat, alhamdulillah hari ini kita dapat hidup lagi. Kalau kita jadi anak, kita berazam, ya Allah hari ini aku nak jadi anak yang paling baik. Kalau kita jadi suami, ya Allah saya nak jadi suami yang paling baik. Kalau jadi isteri, ya Allah saya nak jadi isteri yang paling baik. Kalau kita jadi imam, saya nak jadi imam yang paling baik. Hari ini kita dapat pegang mic ya, nak azan, hari ini saya nak azan yang paling baik. Maknanya hari-hari kita berazam untuk menjadi khairukum anfa'hum linnas, sebaik-baik di antara kamu yang banyak memberi manfaat pada orang lain. Itu nombor 1. Yang kedua, nak jadi orang yang paling baik ni bukan untuk ditonton, bukan untuk dinilai, bukan untuk mendapat perhatian, bukan untuk dapat tempat di hati masyarakat, tetapi aku nak jadi yang paling terbaik supaya ditonton, dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Aku nak azan ini mudah-mudahan ada pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Aku nak hari ini aku nak sembahyang yang paling terbaik. Sembahyang yang mana pada? Sembahyang yang khusyuk, khudu', supaya dapat dinilai, dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak jadi suami yang terbaik supaya apa dia? Ini dipandang oleh Allah Taala, supaya ada pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi-pagi pergi kerja, hari ini saya nak jadi pekerja yang paling baik. Pekerja yang paling baik, bos yang paling baik, untuk mendapat pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini paling penting. Supaya hari-hari kita ada nilai, tuan-tuan. Supaya hari-hari yang berlalu ada nilai akhirat. Bukan sekadar nak dapat dunia. Bukan sekadar hari ini aku nak azan paling sedap supaya orang puji aku. Orang puji habis ya? Hari ini saya nak jadi pelajar yang terbaik, dapat SPM 9A, betul habis ya? Biar kita dalam hidup kita ni, biar kita ada nilai nilai akhirat. Ini dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hati orang yang menunjukkan dirinya kepada Allah sentiasa bersih, suci, tidak bergantung kepada manusia. Sentiasa mengingati Allah Azza wa Jalla, melupakan dunia dan mengingati akhirat. Tidak memandang apa yang di tangan manusia, malah sentiasa mengharap apa yang ada di sisi Allah. Tuan-tuan begini, tuan-tuan. Pertama sekali, tuan-tuan, apa yang macam mana cara orang mukmin pandang tentang kita ni, tuan-tuan, siapa pun kita. Kita YB, kita Tan Sri, Menteri Besar, kita Perdana Menteri, apa pun jawatan kita, siapa pun kita, penggali kubur, Tok Imam, Nazir, Ketua Kampung, apa pun jawatan kita, siapa pun kita, suami, isteri, anak, tuan-tuan, nombor 1 kita hamba Allah. Itu nombor 1. Bila kita hamba Allah, kita ada aturan, ada peraturan yang perlu kita ikut. Yang dia. Yang kedua, semua ni pinjaman daripada Allah Ta'ala. Tangan pinjam, mata pinjam, kepala pinjam, kaki pinjam, semua pinjam. Tak ada satu pemilik kita, semua Allah Ta'ala punya. Kereta 4 biji Allah Ta'ala punya. Ini dia. Duit dalam akaun 4 juta Allah Ta'ala punya. Supaya apa dia? Supaya kita tidak menjadi manusia yang bakhil. Baru ni ada seorang makcik jumpa saya, Ustaz. Duit saya 130,000 kena scam. Macam mana? Saya tanya macam mana boleh 130,000 banyak tu. Ada seorang menyamar jadi polis. Datang rumah. Dia kata, makcik ada buat sekian-sekian. Ya? Makcik kena bayar sekian-sekian. Makcik tu pun pergi bank, keluarkan duit 130,000, lah lesak kena scam macam tu je. Tuan-tuan jangan kata makcik tu, Allah makcik ni macam mana lah boleh macam itu. Tuan-tuan, benda nak jadi. Cerdik macam mana pun, kalau nak kena. Profesional bawa kereta macam mana pun nak accident. Ini sungguh tak? Sebab tu mulut ni jaga hati-hati. Makcik ni apalah, itu pula. Kan? Jangan. Bila tengok orang cerai, dia tak reti jaga bini tu. Dia tak reti jaga laki tu. Sedap mulut. Tu ujian dia. Dia tengok anak dia ada masalah disiplin sekolah. Dia tak reti jaga anak. Sedap mulut cakap. Dia diuji dengan ujian anak.
Mungkin dia didik anak jauh lebih baik daripada kita. Tapi sebab dia diuji dengan ujian anak. Itu dia. Ya, mungkin dia ada buat silap. Tapi jangan kita mudah-mudah. Mulut tu kita nak sedap kata ke orang gitu. Ya? Itu haji tu sakit. Haji tu tak jaga makan sebab tu dia sakit. Boleh jadi dia pantang banyak lagi daripada kita. Tapi nak jadi kena juga. Sungguh tak? Sebab tu tuan-tuan, mulut ni hati-hati. Ya? Sebab apa dia tuan-tuan? Sebab takut kita kena. Ya? Kita kata anak orang, kena kat kita, diam terus. Hari-hari duk mengata anak orang. Ataupun kita bila ada anak, kita sedap kata anak orang. Besok bila kita ada anak, tak ada topik kah gini? Diam. Anak pula buat masalah, kita pula diam. Sebab tu tuan-tuan, hati-hati. Berpada-pada dalam kita menghujum orang, berpada-pada dalam kita mengata orang. Tuan-tuan, 130,000 makcik tu dalam lingkungan umur 50-60. Dia jumpa saya, ustaz, apa amalan untuk boleh dapat balik 130,000? Banyak lu. Kalau muda-muda, hilang 130,000 boleh dan cari balik. Tapi kalau dah senja-senja nak cari 130,000, nak kumpul balik, ya Allah. 130,000 tu bukan cari sehari dua, seminggu dua, maka tahun saya rasa. Tuan-tuan di sekalian, apa muhasabah dia? Semalam saya habis je kuliah. Izinkan isi minyak dulu, takut berhenti tengah jalan. Bismillah. Semalam saya habis kuliah, saya cerita macam ni. Ada seorang jemaah dia tu, Ustaz nak tahu tak? Saya ada kawan macam ni juga. Ceritanya sebab apa? Dia tak bayar zakat. Tu dia. Saya tak tuduh makcik tu tak ada bayar zakat. Kan? Kata, bila kita tak bayar zakat ni, Allah Ta'ala nak ambil rezeki kita sekejap je. Ya? Semua hidup kita kumpul, nak hilang, kita sayang duit kita, tak nak bayar zakat. Allah Ta'ala nak ambil, senang. Tuan-tuan, kita ambil muhasabah makcik 130,000 ni tuan-tuan. Mungkin tuan-tuan pernah hilang suku juta, setengah juta, 20,000, 5,000, 10,000. Ini ujian orang duit. Ji, kenapa duit tak hilang? Saya tak ada duit. Itu dia. Ya? Ada orang ustaz pening pala ni, pening pala. Kenapa? Orang pinjam duit 30,000. Kenapa dia kena pinjam? Sebab dia ada duit. Siapa suruh ada duit? Ada duit kena pinjam. Tak ada duit pinjam orang. Betul tak? Ujian orang ada duit kena pinjam. Siapa yang ada duit, tahulah ujian dia kena pinjam. Lepas tu, orang tak bayar. Dia pening sampai hari ni. Ya? Bila siapa-siapa yang duit tak pernah kena pinjam tu, tahulah sebab apa. Sebab tak ada duit. Betul tak? Itu dia. Maka cukup-cukup makanlah. Bukan apa kan. Ni, kita nak sambung. Adik sekalian, saya nak tanya. Siapa-siapa yang disimpan 5,000, 10,000, 1,000 ni, ambil pengajaran 130,000 makcik ni. Ini sekalian bayangkan. Datang korban, 750. Kalau kali 10 tahun pun, baru 7,500. Tak sampai 130,000 pun. Muhasabah balik, kita kadang-kadang ada announcement, kita tahun ni kita nak buat korban, 850. Tahun lepas dah buat dah. Tahun ni tak buat. Sayang duit. Padahal kalau buat 10 tahun pun 850 kali 10 tahun baru 8,500. 130,000 banyak lagi. Lepas tu, bila kita makan, kita nak bayar seorang. Padahal, boleh je kita nak bayar kawan kita sebelah tu. Tanya kat cashier ni berapa sebelah tu, RM10. Tak apa, bayarkan sekali. RM10 je pun, bukan sampai 130,000. Sayang punya kedekut biar haji bahil tu, Allah ambil 130,000. Contoh ni bukan mention makcik ni, bukan. Kita ambil pengajaran kita ni, kalau Allah Ta'ala nak bagi duit kita ni, lose macam tu, boleh sekelip mata. Untuk pengajaran kita. Supaya kita ni jangan terlalu berkira. Kadang-kadang kita beli makanan, ya, berapa harga ni? RM9. Kita bagi RM10. Orang tu nak hulur baki. Tak apalah, tak apa. RM1 je pun bukan 130,000. Betul tak? Lepas tu tabung lalu kita buat tidur. Kalau sehari RM1 pun 360 hari baru RM360, bukan 130,000. Tuan-tuan, agak-agak menyesal lah. Tuan-tuan bayangkan, fikir, 130,000 kalau bagi Palestin dengan kena curi macam tu, mana lagi tenang? Kena curi ke bagi kat Palestin 130,000? Wah. Iya tuan-tuan. Kadang-kadang kita fikirkan, surau masjid ada mak tafiz sana-sini, surau sana-sini ada bantuan Palestin, ada musim sejuk untuk Syria apa semua. Kita ada duit ni. Kalau bagi RM1, RM2 pun kita tak ada berkurang pun. Tapi ya Allah,
Allah Ta'ala nak ambil boleh tuan-tuan. Sekelip mata je, macam-macam gaya Allah Ta'ala ambil. Ada orang tu artis kumpul daripada muda sampai tua, lalah dia cakap salah sikit, kena saman berjuta-juta. Habis duit, kumpul ni susah, buat live FB, buat live TikTok, gini, dapat kena bayar saman juta-juta. Allah Ta'ala nak ambil boleh tak? Sekelip mata tuan-tuan. Ni contoh. Ni dia. Ya. Kita kumpul bukan main nak rak ni, kumpul. Ya. Tiba-tiba kena scam. 350,000, suku juta, setengah juta. Senang ya Allah Ta'ala nak buat. Bukan kira cerdik tak cerdik. Dia kalau nak kena. Tak kisahlah profesor ke, datuk ke, paling jenius kat kampung ke, kalau nak kena. Orang ni kalau nak kena tipu, kena juga. Betul tak? Saya ni, ya, pun kena tipu juga. Saya punya Facebook habis dah. Ya, saya kena ambil lah. Percaya kan. Kadang-kadang kita punya orang ni kadang-kadang baik sangat. Orang Melayu ni baik sangat, percaya sangat. Itu masalah juga. Akhirnya mudah kena tipu. Baik sangat pun salah. Tak baik pun salah. Itu dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi semua ni untuk muhasabah. Orang beriman 130,000 hilang tu sikit. Tuan-tuan nak dibandingkan tuan-tuan, nikmat mata dengan nikmat 130,000, nikmat mata tuan-tuan lagi mahal daripada nikmat 130,000. Kerana tuan-tuan orang kaya ni tuan-tuan, dua je. Ada iman, ada sihat. Cukup. Kaya. Tak ada duit banyak tak apa. Tuan-tuan ada 4 juta dalam akaun, isteri 4, tapi lumpuh tengok ke klip mata je tengok bini 4. Tak boleh buat apa. Tuan-tuan, siapa jutawan? Depan saya ni jutawan. Tuan-tuan insya-Allah beriman, tuan-tuan sihat. Sebab sihat boleh datang majlis ilmu. Ni kaya dah, paling kaya kat dunia ni. Orang paling kaya kat dunia siapa? Tanya. Orang mentaati Allah dengan orang Allah bagi sihat, kaya. Sihat ni mahal tuan-tuan. Ya. Tuan-tuan ada duit juta-juta, tuan-tuan tak boleh beli sihat. Tuan-tuan boleh pergi hospital, bayarlah macam mana pun. Bukan doktor yang bagi sihat. Siapa bagi sihat? Allah. Betul, siapa yang Allah Ta'ala bagi sihat? Kaya tu. Boleh makan itu, boleh makan ni. Setengah orang macam tak boleh makan. Pergi kenduri kahwin, minum air kosong. Jadi tak makan tu, tak boleh. Pantang, doktor tak bagi. Saya kena puasa. Esok nak buat check up. Duit banyak ni, berjuta-juta dalam akaun. Betul, nikmat sihat ni mahal. Kita tengok nikmat tu, oh helikopter, oh jawatan, oh harta, oh duit, oh tipu semua. Tu kan nikmat. Itu semua bebanan, tanggungjawab yang kena tanggung dan kena jawab depan Allah. Jadi tuan-tuan, hidup ni, nikmat ni bila kita ada qanaah, secukup. Syukur dengan apa yang Allah Ta'ala bagi. Alhamdulillah, ada anak Alhamdulillah, tak ada anak Alhamdulillah. Duduk kat kapal Alhamdulillah. Dia Alhamdulillah, orang mukmin Alhamdulillah je. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Ya, sakit Alhamdulillah, sihat Alhamdulillah. Sakit, Allah Ta'ala nak gugurkan dosa saya Alhamdulillah. Setiap saat sakit ni ditulis baginya pahala digugurkan dosa. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Orang mukmin ni okey je. Ya. Betul, rugi kalau mana kita ini tidak sabar dan kita tidak bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Baik. Kita merasakan semua ni Allah Ta'ala punya, sehingga tak ada satu pun kita punya untuk mengelakkan diri kita daripada sombong. Ni baru dapat jawatan sikit, mula mengangkang jalan. Kenapa ji? Saja JKK. Hai, JKK jalan mengangkang. Yalah. Ni dia. Baru dapat jawatan sikit. Memang manusia ni, dia memang suka kemasyhuran. Dia suka jawatan, dia suka harta. Tapi ketahuilah, semua ini akan menjadi penyesalan bagi orang yang tidak amanah. Dan dia akan menjadi apa dia? Dia akan menjadi punca. Sebab orang yang berjawatan ni, kaki kanan dekat syurga, kaki kiri kat neraka. Maknanya masuk syurga boleh, masuk neraka pun boleh. Dia dah standby dah. Kalau amanah, syurga. Tak amanah, neraka. Lepas tu orang mukmin takut dapat jawatan.
tak dapat sujud syukur. Orang mukmin tak dapat jawatan sembelih kambing. Kita dapat jawatan sembelih kambing. Dapat jadi apa contoh? Ya, dapat apa-apalah. Buat kenduri kesyukuran, sembelih kambing. Padahal tu bebanan, tanggungjawab, kena tanggung, kena jawab depan Allah. Apa-apa jawatan. Ya. Sebab tu bila sebut tentang kahwin lagi, dia bukan tentang duit, tapi dia tentang amanah. Kalau mampu menggalas amanah, amanah Allah. Bukan sign kontrak dengan mak bapak mentua, bukan sign kontrak dengan qadi, sign kontrak dengan Allah. Itu dia. Kalau mampu, silakan. Ada orang, saya ada duit ustaz, saya mampu. Tapi yang saya tak mampu amanah. Betul. Ya. Amanah ni besar tuan-tuan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kamu sekalian tertabir daripada mereka, maknanya terhalang daripada hal-hal kebendaan. Ya, kerana kamu sibuk dengan dunia, lalu lalai daripada mengingati akhirat. Tidak merasa malu kepada Allah, melakukan segala macam perbuatan yang kotor, yakni dosa di hadapan Allah. Lantaran itu terimalah nasihat saudaramu yang mukmin ini dan janganlah melanggarnya. Kerana dia dapat melihat buat dirimu apa yang engkau tidak mampu melihat untuk dirimu sendiri. Cubalah lihat apa yang Nabi SAW sebut, seorang mukmin itu cermin bagi mukmin yang lain. Tentang bila kawan dengan orang saleh ni umpama cermin. Kita tak nampak diri kita. Tapi bila jumpa orang mukmin, ustaz, cuba cek bacaan Fatihah saya, mana yang betul, mana yang salah. Kita baca sendiri memang rasa semua betul. Cuba baca tu. Semak depan ustaz. Ustaz, kenapa banyak salah? Kenapa saya baca seorang semua betul? Kenapa depan ustaz semua salah? Itu dia. Ustaz ni pun cermin. Ya? Orang mukmin, orang saleh ni umpama cermin untuk kita reflect balik. Tengok diri kita, mana yang betul, mana yang salah. Kalau kita duduk sesama kita, kita rasa macam kita ni betul dah. Penting duduk dengan orang saleh. Ya, ustaz, saya semayang ni betul ke? Awak semayang ni, ya, rambut tu tutup dahi tak boleh. Awak semayang ni tangan tu tangan. Tangan tu kena lekat dekat lantai tu. Dia tak boleh macam itu, tak boleh. Lepas tu tangan tu kena angkat. Dia tak boleh letak. Ni tak boleh letak dekat sejadah. Letak ni macam anjing, kata Rasulullah. Dia kena angkat. Ada orang dia letak gitu malam macam tu tak. Tapi dia tak tahu. Ya. Bila belajar, gitu. Nampak tak? Lepas tu kaki kena kelepek. Dia tak boleh gitu je. Letak dekat atas lantai gitu je. Dia kena kelepek macam tu. Kalau tak sah. Sebab dia anggota sujud. Anggota sujud ada 7. Ya, itu contoh. Dalam perjalanan hidup, dalam bermuamalah, dalam banyak lagi lah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Orang mukmin itu mestilah benar dalam menasihati saudaranya. Dia dapat menyingkapkan hal-hal yang terlindung dengan menunjukkan mana satu yang baik dan mana satu yang buruk. Dia juga dapat mengenalkan saudaranya apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Ini dia. Maha suci Tuhan yang telah mengisi dalam hatiku bermacam-macam nasihat untuk manusia dan menjadikan semua itu sebagai tugasku. Aku menasihatimu dan aku tidak minta apa-apa balasan. Balasanku sudah diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Aku tidak minta dunia dan aku juga bukanlah hamba dunia dan bukan hamba akhirat atau hamba sesiapa saja selain Allah. Aku tidak menyembah selain Tuhan pencipta yang tunggal qadim. Aku senang jika kamu berjaya di akhirat dan aku sedih jika kamu binasa. Bila aku lihat seorang murid yang benar telah berjaya di tanganku, aku umpama orang yang sudah kenyang dan makan, minum dan pakaian. Aku gembira betapa dia akan mengeluarkan murid yang lain dari sebab didikanku. Wahai gulam,
maksudku engkau bukan aku. Engkau yang berubah bukan aku. Aku sudah menyeberang, sudah sampai. Dan aku kembali semula ini kerana engkau. Oleh itu bergantunglah kepadaku supaya engkau dapat menyeberang pula sepertiku dengan segera. Muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dikasihi Allah sekalian. Tuan Pengarang menasihatkan kita agar kita sentiasa mengikut pesanan-pesanannya supaya kita selamat. InsyaAllah kita akan berehat seketika untuk memberi laluan azan. Jangan ke mana-mana, kita bertemu lagi selepas ini insyaAllah. Bismillah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ya karim. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dikasihi Allah sekalian, kita sambung sikit lagi. Baik. Seterusnya, kenapa sampai bersifat sombong? Wahai kaumku, tinggalkan perasaan sombong terhadap Allah dan terhadap makhluk. Kenallah diri dan rendahkan diri. Bahkan, bukankah kamu bermula dari setitik air mani yang kotor, dari air hina, dan akhirnya kamu akan menjadi bangkai yang tercampak. Jangan jadi seperti orang yang
dikuasai sifat tamak dan dibelenggu hawa nafsu. Lalu nafsunya memimpinnya ke pintu-pintu para sultan dan penguasa untuk menadah tangan meminta sesuatu yang belum ditetapkan menjadi bahagiannya. Ataupun memang ada bahagiannya akan tetapi dimintanya dengan perasaan hina dan merendah diri. Nabi pernah mengatakan seberat-berat balasan Allah Azza wa Jalla kepada hambanya ialah bila dia meminta sesuatu yang belum tentu menjadi bahagiannya. Jadi sekalian dalam ilmu tasawuf, minta dunia ni tuan-tuan satu benda yang tercela. Makcik tadi minta supaya amalan-amalan boleh dapat balik 130,000. Kalau muda-muda tu nak dapat balik, mungkin nak beli kereta, nak beli rumah, nak kahwin lagi. Jadi bila mana di usia senja ni kita minta hari-hari minta pada Allah tu, minta dunia, patut minta akhirat tuan-tuan. Nah ni dia. Nangis-nangis minta dunia, minta yang tak ada nilai. Minta sesuatu yang kalau tak minta pun, kalau memang telah ditulis dapat. Minta macam mana pun kalau dah ditulis tak dapat, tak dapat. Ni dia. Jadi bukan pengajaran. Tak salah minta. Orang awam minta dunia tak salah. Cumanya di sekalian, dunia ni benda yang telah dijamin oleh Allah. Patutnya banyak minta akhirat. Minta syurga, minta rahmat, minta redha Allah Subhanahu wa taala. Kerana kalau dapat 130,000 per hari sangat kita boleh guna. Orang mukmin ni tenang. Dapat alhamdulillah, tak dapat alhamdulillah. Tak dapat bahagian Allah ganti. Apa-apa yang Allah Taala ambil, Allah ganti. 130,000 tak hilang. Kita redha, Allah Taala ganti di akhirat. Ni dia ni sekalian. Ya. Sebab kita, dunia ni bukan tempat tinggal kita. Tempat tinggal kita akhirat. Jadi, jadikan wawasan kita akhirat. Jadikan tempat pandang kita akhirat. Dunia ni bukan tempat pandang kita. Selagi mana dunia ni jadi tempat pandang kita, kita akan tengok orang rumah besar tu berjaya. Orang ada duit banyak tu berjaya. Itu bukan berjaya. Itu kurniaan Allah. Allah Ta'ala kalau nak bagi kepada siapa pun boleh kaya. Sama ada dia usaha ataupun tidak usaha, sama ada dia itu, siapa pun Allah boleh bagi kaya. Dia kaya sebab kurniaan Allah. Tak, kenapa saya tak kaya? Allah Ta'ala bagi kamu kurniaan iman. Itu kan paling kaya kat dunia ni. Alhamdulillah. Sebab tu ada orang, Ustaz, semenjak saya dulu gaji, sebelum PKP gaji saya besar. Sekarang ni bila saya gaji sikit, Allah, saya boleh pergi kuliah. Allah, saya boleh baca Quran. Allah, saya boleh buat solat sunat. Allah, lebih tenang. Duit tak banyak tapi tenang. Dulu duit banyak tapi tak tenang. Berapa ramai orang yang dia nak sangat duit banyak, bila dah duit banyak dia, Allah. Macam mana Haji sekarang? Alhamdulillah gaji 40,000 sebulan. Tapi itulah nak pergi kuliah tak dan. Nak sembahyang jemaah tak dan. Baca Quran tak dan. Ni dia. Tuan-tuan, tanda seorang itu diberkati oleh Allah Ta'ala, amalnya bertambah, imannya bertambah. Kalau dulu tak baca Quran, sekarang baca Quran. Kalau dulu tak pergi kuliah, dia pergi kuliah. Tanda keberkatan seorang muda Allah Ta'ala tarik. Kalau dulu baca al-Mulk, sekarang tak baca al-Mulk. Kalau dulu sak sunat, sekarang tak sak sunat. Kalau dulu lepas sembahyang doa lama, sekarang sembahyang kalang kabut. Nak kerja apa kat dunia ni? Sembahyang kalang kabut. Dunia ni tak lari. Dunia ni on the way, pergi kita. Dunia ni, sifat dunia ni, dia datang. Yang tuan-tuan cari tu, usaha je. Tapi kalau memang bahagian kita, mesti dapat. Kalau bukan bahagian kita, usaha macam mana, mesti tak dapat. Sebab tu orang ni, dia tidak tenang. Dia tidak bimbang. Soal rezeki tak bimbang. Yang bimbang akhirat. Ini dia. Ya. Celaka engkau wahai sang jahil dengan kadar ketetapan Allah dan makdur yang sudah ditetapkan. Apakah engkau menyangka bahawa anak-anak dunia itu berkuasa memberimu sesuatu yang belum menjadi bahagianmu? Akan tetapi ini semua adalah waswasati syaitan yang telah menembusi hatimu dan pemikiranmu. Kalau begitu engkau ini bukan hamba Allah, akan tetapi hamba nafsu, hamba jiwa, hamba syaitan, hamba tabiat dan hamba wang ringgit. Usahakan dirimu agar engkau dapat melihat orang yang berjaya
yakni menetap dalam jalan Allah supaya engkau mencontohinya. Tuan-tuan, kita tengok orang Palestin gitu, negara kena bom apa semua, kita tengok tak ada masa depan. Allah. Adakah mereka gagal? No. Orang mukmin, Allah Ta'ala buka basirah. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْصَارِ وَلَكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Maka sesungguhnya bukanlah buta itu buta pandangan mata, akan tetapi buta hati yang ada di dalam dada. Mata kita tengok ni, oh duit banyak ni, oh berjaya, rumah besar berjaya. Sebenarnya kegagalan sebenar kita apabila mana iman itu gugur daripada manusia itu. Bila mana kat Palestin tu, itulah kejayaan sebenar. Bila mana dia dia boleh, iman boleh tetap. Dia. Bukan nak kena pergi Palestin. Kalau kita pun di Malaysia ni, kalau iman kita tetap, itulah kejayaan sebenar. Maknanya lepas ni jangan kita ingat berjaya tu jawatan, harta, pangkat, rupa, anak ramai, cucu ramai, tanah banyak. No, itu anugerah Allah, pemberian Allah. Itu rezeki dia. Rezeki sebenar orang mukmin bukan kat sini, akhirat sana. Sebab tu kat Gaza tak ada benda. Susah. Sebab dunia ni Piramli kata cobaan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Yang baik datang daripada Allah, kelemah tadri saya. Aku qauli hada wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.